Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadiyihim ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Sekali lagi kita dapat bersama-sama berada di dalam majlis ilmu. Kita dipertemukan buat siri yang ke-21 pada malam ini. Alhamdulillah kita sudah pun sampai kepada 10 ayat yang terakhir di dalam suratul Al-Mulk. Moga-moga kita semua sentiasa dilapangkan dada oleh Allah untuk kita terus mempelajari tafsiran dan tadabbur suratul Al-Mulk. Kita sentiasa diberikan kekuatan, Allah sentiasa memberikan kita petunjuk dan taufiknya untuk kita sama-sama memahami, dan kita juga dapat mencari apakah tindakan, apakah teladan, apakah petunjuk yang boleh kita bawa dalam hidup kita. Jadikan Al-Mulk ini bukanlah sekadar bacaan harian, tetapi suratul Mulk menjadi huda, menjadi petunjuk kepada kita semua di dalam kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin hari kita semua semakin dapat mengenali Allah Subhanahu wa taala, kerana suratul Mulk ini merupakan surah yang mengenalkan kita kepada lebih dekat, lebih mendalam tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kekuasaan Allah itulah segala kerajaan, segala pemerintahan ia berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membincangkan ayat nombor 21 insya-Allah. Tetapi sebelum kita pergi kepada ayat nombor 21, saya ingin kita semua mengulang sekejap apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas pada ayat yang ke-20. Kemudian kita akan memperincikan tentang tindakan yang perlu kita ambil daripada ayat nombor 20 dalam suratul Mulk, yang pada minggu lepas alhamdulillah ya kita telah membincangkan tindakan surah Al-Mulk bagi ayat 21 ini. Ada dua tindakan, tetapi tindakan yang kedua iaitu menjauhi tipu daya iblis dan syaitan. Belum lagi kita perincikan apa yang perlu kita buat untuk menjauhi tipu daya iblis dan syaitan. Jadi kalau kita mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kita perlu menjauhi tipu daya iblis dan juga syaitan? Kerana pada ayat nombor 20
yang telah kita pelajari pada minggu lepas, bahawasanya orang Arab musyrikin, mereka ini telah ditipu. Mereka berada dalam keadaan ghurur. Mereka berada dalam keadaan tertipu. Yang mana keadaan tertipu tersebut, mereka menyangka, mereka berpegang bahawasanya patung dan berhala itu mempunyai kuasa untuk melindungi mereka daripada segala bala, daripada segala benda membahayakan, daripada segala azab. Mereka percaya seperti itu. Kenapa kepercayaan itu sangat tebal kepada orang-orang musyrikin? Kerana mereka itu dijelaskan oleh Allah pada penghujung ayat itu, mereka berada dalam keadaan fi ghurur. Mereka berada dalam tertipu. Jadi dalam keadaan tertipu tersebut, kita telah kupas pada minggu lepas bahawa peranan utama yang menyebabkan orang-orang Arab musyrikin mereka menjadi kafir, mereka percaya kepada perlindungan yang akan diberikan oleh patung dan berhala itu, ia adalah dikaitkan dengan iblis. Dia dikaitkan dengan syaitan. Oleh kerana peranan ataupun fungsi iblis tadi, fungsi syaitan itu yang menyebabkan orang kafir ini boleh tersesat seperti itu, maka kita yang baca ayat 20 ini bukan sekadar baca. Maka kita kena jauhkan diri kita daripada serupa seperti orang Arab musyrikin. Dalam masa yang sama, kita kena lari. Kita kena jauhkan diri kita daripada syaitan. Kerana syaitan, dia akan membawa kita dalam keadaan ghurur. Kita boleh tertipu, kita boleh terpedaya. Oleh kerana itu, kita meletakkan tindakan yang perlu kita ambil. Malam ni kita bincang macam mana kita nak menjauhi tipu daya iblis dan syaitan. Jadi saya minta perbincangan kita permulaan pada malam ini, kita akan merujuk nota yang ada diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nota ini. Ni nota ni. Nota ni, kalau siapa yang tak ada, tolong maklumkan. Siapa yang tak ada, tolong maklumkan. Nota ini tajuknya adalah musuh manusia yang nyata, iaitu iblis dan syaitan. So kita akan gunakan nota ini. Tidak semua kita ambil kepada ada pada muka surat ni. Ada pada muka surat yang ke-23. Pada muka surat 23. Okay, sebelum tu saya tanya, ada tak di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang tidak menerima nota yang bertajuk musuh manusia yang nyata? Ada siapa-siapa yang masih belum terima? Ke semua sudah terima? Suara saya tuan-tuan boleh dengar tak dengan jelas? Dengar Ustaz, dah terima dah nota. Dengar Ustaz, nota dah lama dah ada. Okey, nota dah lama ada. Okey. Kalau tiada kalau rakan-rakan kita yang mengikuti secara langsung ataupun dia melihat rakaman di FB Akademi Tadabbur, saya minta tolong letakkan maklumat anda di ruangan komen. InsyaAllah nanti kita akan berikan link untuk nota tersebut. Okey, kerana kalau ada nota senang, kita tak perlu nak ambil masa nak mencatat
ayat Quran, nak mencatat hadis Nabi, kita cuma dah ada nota tu, kita cuma fahamkan saja. Sebab tu pentingnya ada nota ni. Okey. Jadi kita teruslah kepada perincian. Sebab kalau kita baca pada ayat waktu kita belajar pada minggu lepas tu, kita telah letakkan tentang tindakan apa? Tindakan menjauhi tipu daya iblis dan syaitan. Okey, jadi macam mana tu? Jadi jawapan dia dekat sini. Okey. Okey, sebelum tu saya tunjuklah dekat dalam slide saya ada letak yang saya tanya tuan-puan. Ni begini. Okey. Kalau sempat salin-salin, kalau tak sempat snap je lah. Kan, kalau tengok kalau ada dua kamera, guna kamera yang lain kan, guna handphone yang lain. Okey, begini. Tak apa, dekat dalam nota yang musuh nyata tu ada ayat-ayat. Okey. Senarai ayat ni 13 kali ni, 13 kali apa? 13 kali ini adalah 13 tempat Allah Ta'ala mengulang-ulang perkataan bahawasanya musuh manusia itu adalah syaitan. 13 kali ni maksudnya ada 13 tempat. Ada 13 kali, 13 tempat lah. Allah Ta'ala menyebut syaitan tu musuh kamu, syaitan tu musuh kamu, syaitan tu musuh kamu. Bukan musuh biasa-biasa, musuh yang nyata, musuh yang terang. Okey, jadi ada senarai, dalam ni ada senarai nombor surah dan nombor ayat. Okey, 13 tempat tu saya ambil contoh. Okey, tengok surah yang ke-36. Okey, surah 36 ni, surah apa surah 36? Surah 36 ni adalah surah Yasin. Dalam surah Yasin, ayat nombor 60. Okey, saya tunjukkan satu ayat saja. Saya tunjuk satu tempat, daripada 13 tempat Allah menyatakan syaitan itu adalah musuh manusia. Okey, kita tengok pada ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah perintahkan kamu wahai anak-anak Adam agar kamu jangan menyembah syaitan. Allah kata, wahai anak-anak Adam, kan dah pesan dekat kamu semua. Jangan di sini kalau kita mentaati, mengikuti iblis syaitan tu, kita seperti menyembah syaitan. Okey, sekejap ya. Link saya ni dia, sekejap saya tengok saya punya ni. Sekejap. Unify saya sekejap ya. Saya tukar saja. Okey dah. Okey, jelas tak? Suara saya tersangkut-sangkut ke? Jelas. Okey, dengar. Okey, jelas sekejap. Okey, alhamdulillah. Sekejap. Okey, kita patah balik di sini. Okey, lepas tu Allah mengatakan, kenapa kamu semua jangan ikut syaitan? Siapa yang ikut syaitan, dia seperti menyembah syaitan. Allah bagi tahu, innahu lakum aduun. Adu tu maknanya musuh. Mubin, yang nyata. Allah kata sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata kepada kamu. Perkataan musuh yang nyata, musuh kamu ni diulang oleh Allah pada 13 tempat. Ada 13 tempat seperti yang di dalam senarai ini. Dalam suratul Baqarah ayat 168, 208, dalam surah yang ke-6, surah yang ke-7. Kita tengok nanti dia punya apa ayat-ayat dia. Okey. Kalau kita dah tahu
Syaitan itu adalah musuh. Maka kita kena buat apa? Kita kena lawan dia. Ataupun kita kena buat benteng. Kenapa kita kena benteng dia, kita kena lawan dia, kita kena jauh dia? Sebab dia boleh membawa manusia itu sentiasa dalam keadaan ghurur. Seperti ayat nombor 20. Okey. Jadi kita tengok apa tindakan kita nak buat. Okey, tindakan ni walaupun tak ada dalam senarai nota tentang perempuan, tetapi tindakan yang saya tunjukkan ni semuanya berada pada nota Word yang tajuk musuh kamu yang nyata tu. Okey. Tindakan pertama dengan syaitan ni kita boleh buat apa? Cara dia, kita mintalah perlindungan kepada Allah. Ini adalah ucapan a'udzubillah. Kita minta lindung pada Allah. Minta perlindungan kepada Allah supaya jauhkan kita daripada syaitan. Itu tindakan pertama. Okey. Kemudian tindakan yang kedua, kita boleh jauhkan daripada syaitan, benteng daripada syaitan adalah dengan berwudu. Nanti saya akan sebutkan setiap tindakan ni dalil-dalil dia. Yang ketiga, baca bismillah. Yang keempat, baca suratul Baqarah. Okey. Yang kelima, adalah, nanti kita akan sebut lagi yang kelima, yang ke-8 sampai nombor 12. Senarai dia. Okey. Kita tengok dulu yang kita nak tengok dulu yang ni, yang nombor 1. Ini kita minta perlindungan, isti'adzah. Kita minta Allah lindung kita daripada syaitan lah. Okey, minta lindung kepada Allah daripada syaitan ini, dia terbahagi kepada beberapa waktu, masa yang sangat dituntut kita minta lindung pada Allah. Secara umum, bila-bila pun kita boleh minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Tetapi ada beberapa ketika memang sangat dituntut kita minta lindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, yang pertama, ketika kita digoda dan kita dihasut oleh syaitan. Mudah je nak tahu dia goda, dihasut oleh syaitan. Kalau kita nak buat benda yang jahat, digodalah oleh syaitan. Kalau kita takut nak buat kebaikan, digodalah oleh syaitan. Kalau kita malas nak buat kebaikan, adalah tu daripada syaitan. Jadi pada ketika itu, kita minta perlindungan kepada Allah. Nanti saya akan sebut setiap daripada ni dalil-dalil dia. Okey, ini hanyalah isi-isi penting dia saja. Yang kedua, kalau kita nak baca Quran, syaitan pun akan ambil kesempatan untuk menipu kita. Sebab tu ramai orang dia cepat bosan. Dia rasa macam Quran ni susah. Dia rasa tak seronok. Dia telah mendapat tipu daya syaitan. Kan? Lepas tu, ketika kita nak masuk ke tandas, ketika kita nak memulakan salat, ketika kita dalam keadaan marah, dan ketika kita mendengar keldai berteriak dan anjing menyalak pada waktu malam. Nak tahu ke semua enam tempat ni? Dalil-dalilnya, di sinilah perlunya merujuk kepada nota ini. Nota Word ni. Okey, jumpa tak? Nampak tak saya paparkan nota cara lindung diri daripada syaitan? Jelas tak? Jelas. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama tadi kita kata apa? Memohon perlindungan kepada Allah. Saya tak akan kupas panjang sebab kita bukan nak tumpukan tajuk ini semata-mata.
Sebab tajuk ni pun sebenarnya telah disentuh secara khusus oleh Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari pada pengisian hari Isnin, malam Selasa, selepas Isyak, minggu yang kedua dan minggu yang keempat. Kalau nak ikuti minggu depan, minggu depan hari Isnin, tuan-tuan akan mengikuti perbincangan lanjut tentang bagaimanakah kita nak berperang dengan syaitan. Hari ini saya hanya ulang sikit saja, saya tak akan perincikan ya, sebab nak perincikan ini kita perlukan dalam 2 atau 3 siri. Cerita tentang ni saja. Jadi saya hanya sebut dalil dia supaya tuan-tuan yakin. Sebab tu kita nak tuan-tuan tahu di mana cadangan ni. Maksudnya siapa yang kata nak baca waktu baca Quran, masuk tandas, semuanya adalah berdasarkan kepada wahyu. Okey, contoh ketika digoda dan dihasut oleh syaitan, Allah sebut dalam surah Fussilat ayat nombor 36. Allah kata wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, Allah minta apa? Fasta'id billah. Tengok. Allah yang suruh minta perlindunganlah kepada Allah. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, begitu juga dalam surah apa? Dalam surah Al-A'raf ayat 201. Boleh baca pada ayat tersebut. Poin dia mudah je. Saya telah boldkan, saya telah hitamkan pada terjemahan ayat tu. Boleh rujuk. Okey. Kalau nak baca doa apa, nak baca perlindungan macam mana? Boleh ambil suratul Mu'minun ayat 97-98. Boleh ambil ayat ni. Boleh baca start daripada ni. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Okey, boleh baca yang itu. Okey, kemudian yang kedua, nak baca Quran pun perlu minta perlindungan kepada Allah. Dalilnya suratul Nahli ayat 98. Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Allah kata, apabila engkau nak membaca Al-Quran, minta isti'adah. Sebab itu sangat penting. Sebab tu kalau kita mula baca Quran, kalau anak kita nak baca auzubillah, suruh dia ulang balik. Kau baca auzubillah dulu. Baca auzubillah dulu. Sebab besar tau perintah baca auzubillah. Supaya kita yang baca Quran, anak kita baca Quran tu dia tak rasa macam Quran tu bosan, dia tak rasa macam Quran tu susah. Kan, supaya dia baca Quran tu seronok, lapang dada dia, timbul minat dia. Okey. Yang ketiga, ketika masuk ke dalam tandas. Yang ini kita tahu doanya a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Kenapa? Kerana dalam tandas tu ada syaitan jantan dan syaitan betina. Yang ketiga, ketika memulakan salat. Memulakan salat tu maknanya selepas baca doa iftitah, sebelum baca surah Al-Fatihah, baca dulu. Seperti mana hadis riwayat Abu Dawud. Nabi kata a'udzubika. Ni salah ni. A'udzubika minasyaitani min nafkhihi wa nafthihi wa hamdihi. Jangan tertinggal baca a'udzubillah sebelum baca suratul Fatihah di dalam solat. Okey. Kemudian ketika kalau kita dalam keadaan kita marah, maka nak hilangkan marah tu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab apa? Sebab marah itu ia datang daripada syaitan. Jadi minta Allah lindung. Kadang-kadang benda kecil je silap, tapi dia punya marah dia tu, ya Allah, contoh. Nampak tak? Semuanya datang daripada belitan syaitan. Kadang-kadang tak ada apa pun, kan? Salah faham, tapi dia boleh jadi besar
besar. Kenapa? Syaitan. Jadi baca auzubillahi minasyaitanir rajim. Okey, saya tak perlu baca dalil dia secara satu persatu sebab itu penting nota. Baca dekat situ. Yang berikutnya ketika nak melahirkan anak, pun boleh baca juga. Seperti mana doa Nabi Allah, seperti doanya ibu kepada Maryam. Ketika dia mengandungkan Maryam, dia minta kepada Allah supaya lindung. Boleh ambil daripada sini lah. Boleh ambil daripada sini. Boleh ambil daripada u'izuha. Kalau dia perempuan, ha lah, ha. Kalau dia lelaki, u'izuhu, u'izuhu. Jadi kita kan dah tahu, okay, kita dimaklumkan bahawa anak puan ni mengikut sekian, yang akan lahirnya bakalnya adalah anak lelaki. Jadi kita baca a'udzuhu bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Sebab itu maknya Maryam, maknanya nenek Nabi Allah Isa, berkat dia baca doa ini, Nabi Allah Isa lah satu-satunya manusia yang lahir yang tidak diganggu oleh syaitan ketika dia keluar daripada perut ibu dia. Dialah satu-satunya manusia yang tidak diganggu oleh syaitan, menyebabkan dia tidaklah menangis seperti mana bayi-bayi yang lain. Kenapa? Kerana neneknya telah mendoakan dia sekali dan emak dia. Sebab tu dekat ni dia kata, panjang kerana upah ini sangat menarik. Tapi kita bukan nak buat tadabbur ayat ni, kita sebut contoh di mana saja dan tahu dalil dia. Okey, sekarang kita pergi lagi. Kita kena laju sikit. Okay. Kemudian ketika mendengar keldail, himar dan anjing menyalak di waktu malam. Dengar anjing menyalak waktu malam, minta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Kerana dua haiwan ini dalam hadis riwayat Bukhari, mereka telah melihat syaitan. Nabi kata, kerana keldai itu dia telah melihat syaitan. Nampak tak Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari? Begitu juga anjing yang bernyalak di waktu malam. Kerana kedua-duanya melihat apa yang kamu tak dapat melihat. Melihat apa? Iaitu melihat syaitan. Okey, baca. Dengar anjing menyalak, rumah jiran sebelah tu, rumah jiran depan tu, cepat-cepat baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kenapa? Kerana anjing itu dia melihat syaitan. Okey. Kita baru masuk yang kedua. Maksud yang nombor satu tadi a'udzubillah kan? Ada banyak pecahan-pecahan dia. Sekarang kita masuk kepada berwuduk. Berwuduk ni kita dah sebut tadi. Dia tentang marah. Maksud kita marah kan. Kita ni kalau kita ni betul perempuan, dah lah penat kerja, dekat office ada masalah, tempuh balik jalan jam, balik rumah tengok ya Allah berselegaknya rumah kan. Kadang-kadang kita marah anak. Kadang terkeluar bahasa yang tak patut kita tengok. Kan? Kadang-kadang tertumpah air sikit saja, contoh marahnya kita tu ya Allah. Jadi apabila kita mula rasa nak marah tu, kan, kita cepat-cepat padamkan marah tu. Kalau kita sempat wuduk, kita ambil wuduk dulu. Masuk rumah, kalau tengok rumah tu serabut yang boleh jebak kita marah, kita dah tahu dah. Kita akan marah ketika bila cepat-cepat masuk bilik mandi, basuh bilik air, ambil sembahyang terus. Supaya kita hilang marah tu. Sebab marah tu daripada syaitan daripada api. Yang boleh padam api itu hanyalah air. Oleh sebab tu Nabi kata falyatawadda. Nabi kata hendaklah dia segera ambil wuduk. Macam tu, ambil wuduk. Okey. Yang ketiga, kita baca bismillah. Bismillah ni waktu bila nak baca, antaranya nak masuk rumah. Ini satu lagi, nak masuk rumah. Sebut tadi itulah ada kaitan. Baca bismillah. Jangan, walaupun rumah kita, bukan kita rempuhnya, tak berzikir, baca bismillah. Kerana apabila kita masuk rumah tu baca bismillah, syaitan dia tak akan ikut kita masuk. Dan juga ketika kita nak makan, itu kita tak nafikan, baca bismillah.
Kalau kita tak baca bismillah, syaitan akan bawa geng-geng dia bermalam kat rumah kita. Itu yang kadang malas nak buat ibadat. Kita rasa rimas, kita rasa serabut, kita rasa macam-macam. Sebab syaitan ni kena panas daripada api. Jadi caranya baca bismillah. Okay. Kemudian yang keempat, membaca surah Al-Baqarah seperti yang saya sebut tadi itulah. Yang ni baca Baqarah. Nak masuk rumah baru ke, rumah lama ke, pejabat ke, apa-apa pun nak halau baca Al-Baqarah. Ubah sikit. Cara orang Melayu baca Yasin. Sunnahnya baca Al-Baqarah. Baca bagi habis ayat hadis riwayat Muslim. Okey, yang kelima. Yang kelima tadi saya sebut tak tadi yang kelima? Kita terus pada nota ni Okey, membaca ayatul kursi setiap pagi dan petang dan juga pada waktu malam. Baca. Bukan panjang pun, ayat 25. Setiap pagi dan petang dan juga pada waktu malam. Maknanya 3 kali lah. Sekali pagi, sekali petang, waktu nak tidur. Malam tu maknanya waktu nak tidur. 3 kalau ikut waktu ni. Dalil dia, saya tak mau baca panjang-panjang. Lepas tu ada nota, baca, nanti kalau tak faham, tanya, sesi akan datang. Semuanya dari hadis Nabi SAW. Cerita dia. Sangat rugi kalau kita tak baca, sebab yang mencadangkan supaya bacalah ayat kursi itu pagi, petang, sebelum tidur, syaitan itu sendiri yang ajar. Maknanya kelemahan syaitan itu adalah dengan ayatul kursi. Jadi baca. Kemudian kita teruskan lagi. Okey, kita boleh baca dekat nota tu ya. Okey, yang keenam. Membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah setiap malam. Jangan baca al-mu saja. Tapi baca juga 2 ayat terakhir. 2 ayat terakhir dalam bagi suratul Al-Baqarah. Nabi kata apa? Riwayat Tirmizi, jika kedua-dua ayat itu dibaca selama 3 malam di dalam sebuah rumah, pasti syaitan tidak akan mendekatinya. Ini surah Nabi SAW. Sebab tu kalau kita baca penuh surah Baqarah tu, dia akan cover lah 2 ayat tu, 2 ayat terakhir. Tapi kalau kita memang tak mampu nak baca penuh, kan, macam rumah kita dah lama duduk, nak elak kan daripada syaitan mendiami rumah kita dan pelbagai perkara, maka kita baca setiap malam 2 ayat terakhir suratul Al-Baqarah, ayat 285, 286. Okay. Kemudian yang ketujuh, membaca suratul Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Orang kata 3 kul. Bila nak baca? Nabi kata baca waktu pagi dan waktu petang sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. 3 kali Al-Ikhlas, 3 kali Al-Falaq, 3 kali An-Nas, campur waktu petang, dia akan jadi 6. 3 kali pagi, 3 kali petang. 3 kali Al-Ikhlas, 3 kali Al-Ikhlas pagi, 3 kali petang. Okey, hadir. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala akan jaga kita daripada segala sesuatu. Segala sesuatu tu salah satu maksudnya lindung daripada jin dan syaitan. Yang ke-8, kita kena buat apa untuk lindung pada syaitan ni? Memperbanyakkan zikir kepada Allah. Zikir lah. Apa pun bentuk zikir. Zikir ni, dia akan jadi seperti kita telah membina satu tembok. Nabi bagi perumpamaan dalam hadis riwayat Bukhari. Tengok Nabi kata apa? Nabi kata perumpamaan orang yang melakukan perbuatan itu sama seperti seorang lelaki yang dikejar oleh musuh sampai dia masuk dalam benteng yang kukuh. Dengan sebab itu dia berjaya menyelamatkan diri daripada musuh dia. Nabi kata begitulah perumpamaan seorang yang tidak dapat membentengi dirinya daripada syaitan selain berzikir kepada Allah. Zikirlah. Nak baca tasbih boleh, tahmid boleh, takbir boleh, tahlil boleh, nak baca selawat boleh, nak baca zikir yang paling terbaik adalah Quran. Baca hauqalah ke. Kita seolah seperti kita sedang berada di dalam tembok, kita buat tembok yang kuat. So syaitan memang jauh daripada orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Contoh zikirnya apa? Ini. Antaranya baca tahlil setiap hari paling kurang 100 kali.
Bukan tahlil yang orang dah buat tahlil orang meninggal tu. Tahlil ni adalah ucapan ni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Tuan-tuan akan dapat 4 kelebihan. Salah satu daripadanya terpelihara daripada godaan syaitan pada disebut sampailah waktu malam. Sampailah kita berada pada waktu malam. Kalau boleh jangan tinggal. Itu di antara zikir spesifik dia. Okey. Kemudian yang ke-9. Kita boleh buat apa jauh daripada syaitan? Azan dan iqamah. Kalau orang perempuan dia memang nak semayang kan, dia boleh iqamah. Tak didengar, boleh iqamah. Jangan lupa nak iqamah. Walaupun kita tahu Allahu Akbar terus semayang, tak. Kalau boleh azan, kalau macam kita semayang di rumah berjamaah, azan, minta anak azan, minta suami tu azan. Tak perlu panjang pun, sebab azan dan iqamah boleh menyebabkan syaitan dan jin itu lari bertempiaran. Tengok Nabi kata apa? Apabila azan dilakukan untuk memberitahu waktu solat telah masuk, syaitan akan lagi bertempiaran. Sampai dia terkentut dia berlari. Habis azan dia datang balik. Iqamah saja dia lari. Sebab tu sangat penting azan dan iqamah. Okey. Kemudian yang ke-10, cara dia menjaga adab bersin dan adab menguap. Maksudnya kalau bersin, jaga adab bersin tu. Begitu juga dengan menguap. Kenapa? Okay, kita tengok hadis ni. Okey. Nabi kata dalam hadis Nabi SAW yang bermaksud menguap adalah amalan syaitan. Jangan menguap sekarang. Tutup. Kita menguap ni kita kena tahan tau. Ikut sunnah ni kita kena tahan. Tapi kalau kita bersin, kita kena lepaskan. Tapi ada adab dia lah. Okay, Nabi kata, menguap ni adalah amalan syaitan. Apabila seseorang di antara kamu menguap, maka hendaklah dia menolaknya dengan seberapa boleh. Kenapa? Kerana sesungguhnya apabila terdapat di antara kamu yang menguap, maka syaitan akan mentertawakannya. Riwayat Bukhari Muslim. Kalau kita baca hadis riwayat lain, kalau kita menguap tak tutup mulut, syaitan akan masuk ke dalam mulutnya sekiranya tidak ditutup ketika menguap. Dalam muka kita memang buruk berbenar lah kalau menguap tak tutup mulut. Tapi sebenarnya dari sudut sunnah Nabi tutup. Tutup ni dia banyak faedah supaya kita tak sakit rahang kita kan. Kan kita menguap kadang-kadang sakit mulut kita ni kalau kita tak tutup. Lepas tu sunnah Nabi ni kalau ikut semua perkara baik akan kita dapat. Termasuklah syaitan. Betul kita menguap, kita tutup, syaitan masuk. Hadis riwayat Muslim. Lepas tu tadi apa? Menguap dengan apa tadi? Menguap dengan bersin. Okey. Kita pergi kepada yang ke-11. Ni dah dekat nak masuk yang terakhir jugalah. Iaitu tidak mengikuti cara ataupun langkah-langkah syaitan. Allah pesan pada kita. Allah kata, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Ikut macam cara syaitan. Jangan. Contohnya apa? Makan yang haram. Lagi mudah syaitan nak dekat. Sebab kita ikut dia. Okay, makan yang haram itu cara syaitan. Mudah syaitan nak dekat. Okey. Lepas tu kalau kita tengok contoh dalam lain nombor 2. Tidak mengamalkan Islam secara keseluruhan. Itu juga adalah cara syaitan boleh dekat dengan kita. Okey. Kupasan dia ni lah tuan-tuan kena ikuti kelas hari Isnin, minggu kedua dan minggu keempat Ustaz Abdullah Bukhari tu. Okey. Kemudian kalau kita bakhil, kalau kita boros, membazir kan, kita riak membelanja harta, kita pun sebenarnya ikut cara syaitan dan syaitan mudah dekat dengan orang yang membazir.
idan mubadzirikan ikhwana syayatin. Sebab geng dia sama macam perangai dia, dia suka, dia mudah. Okey. Ini tentang apa? Tentang membazir. Okey, dalam surah An-Nisa Allah sebut tentang orang yang riak. Ni padam, ni buat 2 kali ni. Okey, surah An-Nisa Allah kata walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas kan. Sampailah hujung tu Tuhan kata wa may yakunish syaitanu lahu qarina. Dia menafkahkan harta kerana riak, menunjuk kepada manusia. Allah kata dia telah menjadikan syaitan itu sebagai teman dia. Syaitan mudah untuk mendekati orang yang menunjuk-nunjuk di dalam amalan dia. Yang berikutnya, ikut juga langkah syaitan adalah mengajak kepada kekufuran. Okey. Dalil dia panjanglah. Termasuklah berhukum selepas hukum Allah. Semua ada dalil dia. Lepas tu membicarakan ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Jangan. Sebab apabila kita buat tanpa ilmu, nanti syaitan akan masuk pada bawa kita kepada salah faham, sesatkan kita, bagi kita ragu-ragu tentang Allah dan sebagainya. Okey. Dan yang ke-12 sudah pasti cara dia menjauhi daripada majlis-majlis maksiat dan teman-teman yang buruk. Jauhkan. Jauhkan. Okey. Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat 27-29 yang Allah mengatakan ada orang di hari akhirat dia gigit kedua jari dia ni. Dia menyesal sangat. Kenapa? Kerana dekat dunia dia telah menjadikan syaitan itu sebagai teman dia. Nampak tak? Di sini Allah beritahu. Dia kata, alangkah baiknya kalau dulu aku dekat dunia, aku ikut jalan bersama Rasul. Alangkah celakanya aku, dia kata, betapa baiknya kalau aku tidak mengambil si dia itu menjadi sahabat qarib. Jangan, hati-hati. Okey. Kemudian, dah nak habis dah ni. Memang nak habiskan. Yang berikutnya, langkah 13, mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim. Mengikut petunjuk tu maksudnya ambil peringatan, ambil iktibar. Sebenarnya kita yang buat setiap minggu senaraikan apa nak kena buat, apa nak kena buat, apa nak kena buat tu sebenarnya kita telah benteng diri kita daripada syaitan sebenarnya. Sebab apa? Sebab siapa yang berpaling daripada ayat Allah memang dia akan jadi syaitan tu sebagai kawan karib dia. Allah dah kata dalam Al-Quran, wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa yang memalingkan diri daripada pengajaran Al-Quran yang Maha Pemurah, maka kami akan jadi baginya syaitan. Nampak tak? Jadi kita ni memang kita tak nak berpaling. Kita baca ayat tapi kita nak amal. Kita nak buat seperti ayat itu kehendaki. Jadi kita tak nak berpaling daripada peringatan Al-Quran. Lepas tu kita duduk senaraikan. Apa nak kena buat, apa nak kena buat, apa nak kena buat. Syaitan akan lari pada kita. Dia tahu dah, kalau kita ikut Quran je, itu benteng dia. Okay. Kemudian, dah nak habis dah. Bukan kemudian dah, memang nak habis dah ni notanya. Dah nak habis dah. Okay, habis dah. Okay, jadi saya ulang balik dekat sini. Ya, saya minta maaf saya laju-laju sikit malam ni. Bukan kerana nak cepat habis, kerana tuan-tuan dan perempuan ada nota rujukan, nanti rujuk dekat situ dalilnya apa, sumbernya di mana, ya, moga-moga lebih faham. Dekat sini kita dah sebut tadi tu lah tindakan 5 baca ayat kursi tadi saya dah sebut dah, dan saya tak perlu nak ulang semula. Barulah kita masuk ayat nombor 21 pada malam ini. Okey, dapat tuan-tuan? Jelas, boleh ikuti, boleh fahami apa yang kita telah bincangkan sebentar tadi pada tindakan nak menjauhi daripada iblis dan juga syaitan. Kenapa?
kerana mereka ini akan sentiasa menipu manusia seperti mana mereka telah menipu, memperdaya orang-orang Arab musyrikin sehingga mereka percaya bahawa patung-patung dan berhala-berhala itu boleh beri perlindungan kepada mereka, seperti mana ayat nombor 20. Ayat 21 pada malam ini adalah sifat yang kedua yang ada pada orang musyrikin. Apa dia? Yang kedua, berkaitan dengan rezeki. Berkaitan dengan rezeki. Maknanya apa? Ayat 21 ni sebenarnya Allah Ta'ala nak mencela, nak mengingkari mana-mana manusia seperti mana orang musyrikin yang mempercayai bahawa makhluk lain selain daripada Allah itu sebagai Tuhan, mereka ini berkuasa boleh memberikan rezeki. Kepercayaan ini telah diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat nombor 21. Cara Allah mengingkari, Allah menggunakan kaedah bertanya soalan tentang siapakah yang boleh bagi rezeki kepada kamu. Jadi kita tahu topik ayat 21 ni dia cerita tentang rezeki, cerita tentang Allah itu sebenarnya sumber kepada yang memberikan rezeki, bukan makhluk yang lain. Maksudnya bukan selain daripada Allah, bukan patung-patung, bukan berhala-hala. Ia hanya ada pada Allah. Jadi ayat 21 ni kita boleh letakkan dia begini. Okey. Ayat 21 ni kalau kita nak letakkan dia di bawah tajuk 15 bukti kekuasaan Allah dalam suratul Mulk, kita boleh letakkan dia kepada bukti yang ke-10. Ke-10. 10 daripada 15. Dan nota tu ada. Jangan bimbang. Saya dah senaraikan dah. 15 bukti kekuasaan Allah dalam suratul Mulk. Jadi ayat 21 ini kita letakkan dia dekat sinilah. Maksudnya dekat sini. Yang ayat ke-10 ni, bukti ke-10 ayat Allah tu berkuasa, kita letakkan dekat sini. Dia adalah ayat 20 dan 21 lah. 20 dan 21. Dari sudut apa? Allah inilah satu-satunya yang boleh memberikan pertolongan seperti perlindungan, dan Allah lah satu-satunya yang memberikan rezeki kepada makhluk dia. Jadi kalau tuan-tuan buat 15 bukti ni lagi senang nak faham. Maksudnya lagi fokus. Kita boleh senang kita memahami susunan kelompok-kelompok ayat. Sebab suratul Mulk dia ada 30 ayat. Jadi kalau 30 ayat ni ada macam-macam tema dia. Jadi cara nak mengingati isi kandungan suratul Mulk, kita boleh menggunakan pendekatan mengeluarkan bukti Allah itu berkuasa. Kita gunakan kaedah 15 bukti. 15 bukti ni bukanlah mu'tamad. Ini hanyalah pendekatan yang kita gunakan. Kalau tuan-tuan nak letak, kalau tuan jumpa 16, tulis 16. Kalau jumpa 20, tulislah 20. Tapi untuk sesi ini, kita gunakan pendekatan ada 15 bukti. Okay, jadi kita nak bincang ayat 21 ni pasal apa? Bukti yang ke-10
dari sudut Allah memberikan rezeki. Allah memberikan rezeki. Okey, kat sini. Jelas ya? Dekat ke-10. Maknanya kita dah sampai bukti yang ke-10. Okey, kalau ditanya bukti ke-9 apa? Tak apa, dalam nota tu saya telah letakkan kesemua 15 tu. Ni, bukti yang nombor 1 ni bukti yang pertama. Bukti kedua sampailah bukti yang ke-10. Okey, jadi kita pergi kepada ayat, kita pergi kepada terjemahan ayat, lepas tu kita pergi kepada tafsiran ayat, kemudian kita pergi kepada tadabbur ayat itu bagaimana. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Okay. Saya buat terjemahan dalam bentuk perkata, jadi bunyinya agak pelik sikit lah. Saja saya nak gunakan pendekatan, kita belajar vocab dia sikit. Okey, aman dekat sini, man dekat sini, aman. Dia campur dengan man. Itu jadi man. Man tu dalam bahasa Arab adalah siapa. Kalau kita tanya who is your father? Kita kata, so siapa tu kita guna man. Jadi dekat amman ni dia gabung macam ni. Dia gabung antara kalimah campur dengan man. Itu yang dia bunyikan amman. Dia bunyi amanah. Okey, jelas boleh faham Okey. Man ni kita tahulah siapa. Tapi dekat dekat sini, dekat sinilah ada sedikit macam ada perbincangan lah. Ni apa? Tu. Ada menterjemahkan itu bermaksud bahkan. Man siapakah? Aman kita jumpa 2 kali kan? Aman kita jumpa pada ayat 20 pun kita jumpa perkataan apa dia? Patah balik kejap ayat 20 kan? Amman. Sama juga amman. Maknanya kalau hafal suratul Mulk kena ada 2 bunyi amman. Kalau hanya baca sekali amman tu, ada ayat tertinggal lah tu. Jadi amman ni dekat sini ayat 20 kita terjemahkan dia bahkan. Tu maknanya bahkan. Ada setengah terjemahan dia tukar jadi atau. Betul tak? Dia bunyi atau siapakah. Dia macam tu. Kadang terjemah tu atau siapakah. Siapakah ni memang tak diubahlah sebab man, mim nun man memang maksud siapakah. Tapi bunyi tu nak terjemah apa? Ada tafsir kata atau tu digunakan maksud atau. Ada menggunakan bahkan. Okey, siapa yang kata tu maksudnya bahkan? Okey, dalam nota minggu lepas saya tak terangkanlah, tapi malam ni saya kena terangkan juga. Okey, dalam tafsir Al-Aisar, kalau tengok dekat gambar tu, inilah tafsir dia yang terjemahan. Ni terjemahan ada dalam 7 jilid. Ni kitab tafsir Al-Aisar. Bagus kalau tuan boleh memiliki kitab tafsir ni, kerana tafsir Al-Aisar ni dia setiap kelompok ayat dia akan nyatakan pengajaran 1, pengajaran 2, pengajaran 3. Ini tafsir Al-Aisar.
Okey. Pengarang dia namanya Syekh Jabir. Syekh Jabir, nama dia sebenarnya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Okey, dia kata dia kata, tengok ya, perkataan aman tu dia ulas. Aman, dia kata. Aman tu apa? Okey, beliau mengatakan aman berasal dari huruf kita sebut tadi kan, yang bererti bahkan, bal. Maknanya kalau ikut Syekh Jabir dalam Taksir Al-Aisar, dia kata seperti makna bal, iaitu bahkan. Dan termasuk huruf pertanyaan yang dimasukkan ke dalam huruf man. Man tu siapa? Jadi campur dengan man tu jadi amman. Kalau ikut Syekh Jabir, dia memilih kepada maknanya bahkan siapa. Dia kata bahkan siapakah. Ada setengah terjemah dia kata atau siapakah. Bolehlah dua-dua tu. Okey, kita tengok. Jelas ya? Okey, jadi kita pergi kepada ayat 1. Allah kata amman, bahkan siapakah ataupun atau siapakah hadzal ladzi, ini yang yarzuqu alladzi, yang yarzuqukum, yang dapat memberi rezeki. Yarzuqukum, rezekilah, perbuatan memberikan rezeki. In, apabila amsaka rizqah, dia menahan rezekinya. Jadi kalau kita baca pada ayat aman sampai rizqah, maksud dia adalah ayat ni Allah bertanya. Bertanya adalah bertujuan untuk dia Allah mengingkari perbuatan percaya tentang ada makhluk yang boleh memberikan rezeki. Jadi Allah Ta'ala bertanya. Allah kata, bahkan siapa yang dapat memberikan rezeki ini jika dia menahan rezekinya. Dia tu siapa? Dia tu adalah Allah. Sebab tu kita kena gabungkan dengan ayat nombor 20. Sebab ayat nombor 20 memang kita tahu tentang Allah. Ayat 20 kan kita tahu tentang Allah kan. Kita jumpa perkataan kita jumpa pada perkataan min dunir rahman. Kita tahu dah cerita tentang Allah je yang boleh memberikan pertolongan. Jadi sambung kepada ayat 21, dia kembali kepada Allah lah yang memberikan rezekinya. Jadi Allah Ta'ala tanya kepada orang-orang musyrikin yang menyembah patung dan berhala ni. Kan Allah tanya tentang rezeki. Siapakah, bahkan siapa lagi yang dia boleh memberikan rezeki ini jika dia menahan rezeki dia. Bal, bahkan. Laju mereka berkeras hati. Laju ni maksudnya mereka tetap tak nak ubah kepercayaan tu. Laju maksudnya mereka tetap degil, keras kepala, keras hati. Tuhan kata bahkan mereka keras hati. Keras hati terhadap apa ni? Terhadap kepercayaan yang Tuhan tanya tu. Siapa lagi yang boleh bagi rezeki kepada kamu kalau dia pemberi rezeki tu tahan rezeki tu? Kan? Itu persoalan dia. Maknanya sepatutnya jawapan dia apa? Mereka akan kata Allah. Jadi saya akan buktikan yang mereka menjawab adalah Allah. Walaupun mereka tahu yang bagi rezeki tu tak ada, bukan patung, bukan berhala-berhala, mereka tahu Allah, tetapi mereka tetap apa? Tu yang Tuhan kata bal, bahkan laju, mereka berkeras hati juga. Berkeras hati tu dari sudut apa? Berkeras hati nak
atau berkeras hati maksudnya masih lagi tak nak ubah kepercayaan, pegangan bahawa patung-patung dan berhala itu boleh bagi rezeki. Sedangkan mereka tahu tak ada yang boleh bagi rezeki melainkan Dia. Okey, itu Allah lah. Bukan sekadar mereka berkeras hati. Berkeras hatilah. Berkeras hati dalam apa? Fi'utuwin, dalam kesombongan. Dalam kesombongan ni maksudnya mereka memang tak nak menerima kebenaran hakikat bahawa hanya Allah je boleh bagi rezeki. Mereka tak nak, mereka tak nak menerima kebenaran tu bahawasanya tiada selain Allah yang boleh bagi rezeki. Bukan patung dan berhala tu bagi rezeki. Mereka tahu benda tu, fakta tu benar, tapi mereka tolak dia. Kenapa? Kerana mereka berada dalam keadaan win tu maksudnya sombong. Bukan sekadar sombong, wanufur. Mereka menjauhkan diri mereka daripada Allah. Allah sebut sombong, baru Allah sebut nufur. Kenapa mereka boleh menjauhkan diri daripada Allah? Mereka mendekatkan diri kepada patung dan berhala tu. Kenapa mereka menjauhkan diri daripada Allah? Kerana mereka ini dalam keadaan utu, dalam keadaan sombong. Sombong itu apa? Menolak kebenaran. Kebenaran yang ada pada ayat 21 ni apa kebenarannya? Kebenarannya adalah tiada siapa yang boleh memberikan rezeki kalau bukan Allah. Kalau Allah nak sekat rezeki tu, tak ada siapa boleh dapat rezeki tu. Walaupun itulah fakta yang betulnya, yang sebenar-benarnya. Tetapi mereka ini dengan keras hatinya mereka menolak hakikat itu dan akhirnya menjadikan diri mereka ini menjauhi daripada kebenaran lah, daripada Allah, daripada Al-Quran, daripada Rasul. Okey, itu maksud dia. Okey, kita teruskan dengan tafsiran ayat. Okey. Tuan-tuan boleh teruskan lagi? Ada pertanyaan? Boleh Ustaz, insya-Allah. Okey, kita tengok ya. Okey. Ini saya dah sebut dah tadi itulah. Perkataan laju tadi ada kaitan dengan perkataan al-lajaju. Terus menerus atau keras kepala. Dalam perbuatan ataupun pemikiran. Okey, ini kita dah sebut, tak perlu ulang lah. Okey, utu dekat situ asalnya dalam kamus Al-Quran, Al-Mufradat bermaksud menyimpang daripada ketaatan. Tapi menyimpang dari ketaatan ni dia dikaitkan dia dengan kesombongan, sifat sombong. Okey. Jadi kita nak faham lagi, kita tengok apa kata Ibnu Katsir. Okey, tengok Ibnu Katsir kata apa. Ibnu Katsir rahimahullah dia kata, tidak ada seorang pun yang dapat memberi atau menolak atau mencipta atau memberi rezeki dan bagi pertolongan kecuali Allah Azza wa Jalla sahaja. Tiada sekutu bagi Allah. Okey, iaitu mereka sebenarnya tahu perkara tersebut. Ni kita sebut tadi tu. Orang Arab musyrikin tu, mereka tahu hakikat tu. Hakikat tentang siapa yang boleh bagi rezeki tu. Mereka tahu hakikat itu, kata Ibnu Katsir. Namun demikian, mereka tetap menyembah selain Allah. Mereka menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah tu maksudnya mereka tetap nak buat syirik. Walaupun mereka tahu kebenaran bahawa tak ada siapa boleh bagi rezeki
kecuali Allah. Tetapi kenapa mereka masih lagi nak melakukan kesyirikan, menyembah selain Allah tu? Itu yang jawapan dia tadi tu. Fi'utuwin. Mereka berada dalam kesombongan. Okey, nak mantapkan lagi fakta ini, kita kena ambil ayat Quran yang lain untuk membuktikan bahawa orang Arab musyrikin dulu mereka percaya ke Allah tu bagi rezeki. Sebab ayat tadi kita tak nampak secara jelas kan. Tapi kita akan buktikan dengan ayat lain. Okey, kalau kita tengok dalam suratul Al-Ankabut, ayat 17. Muka surat 398 dalam Quran. Fakta yang Allah bagi tahu tentang rezeki ni siapa? Tengok ayat ni, Allah kata, innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala. Tuhan kata, itu patung-patung je, kata Allah. Dan kamu telah membuat kebohongan. Sesungguhnya, kata Allah, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberi rezeki kepada kamu, bahkan mintalah rezeki indallah, daripada Allah. Okay, ini fakta kan. Ayat lain yang menunjukkan, iyalah, ada ayat lain menunjukkan bahawa memang orang dulu kalau menyembah patung berhala, memang salah satu tujuan dia adalah nak dapatkan rezeki. Jadi Allah Ta'ala kata, yang korang sembah tu selain Allah tu dia patung-patung je, dia berhala-berhala je. Korang je memandang-mandai, menganggap dia tu Tuhan. Itu Tuhan kata kamu telah membuat kebohongan. Lepas tu Allah bagi tahulah, tu yang patung-patung yang kau sembah selain pada Allah tu tak mampu bagi rezeki kepada kamu. Tapi yang boleh bagi rezeki pada kamu tu Allah, mintalah kepada Allah. Okay, ni ayat, satunya ayat daripada banyak ayat lah. Okay, sekarang kita nak tengok bukti. Betul ke orang penyembah berhala tu mereka tahu yang bagi rezeki tu Allah, bukan patung-patung? Ini ayat dia. Salah satu daripadanya. Tengok Allah kata dalam surah Yunus, surah Yunus ayat 31, muka surat 221. Kita akan jumpa tentang bab rezeki, tengok ayat ni. Allah Ta'ala kata apa? Jumpa tak perkataan rezeki kan dekat sini? Yarzukukum rezeki. Allah kata, Qul man yarzukukum minas samai wal ardi. Ini isu yang pertama. Okey, Allah kata, Amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr. Ini soalan dia yang berikutnya. Fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Okay, kita tengok apa ayat ni sebenarnya, maksud dia. Okay, kita tengok pada terjemahannya. Allah kata kepada Nabi Muhammad, tanya dekat mereka yang musyrik tu. Allah kata, bertanyalah kepada mereka. Mereka ni siapa? Penyembah patung dan berhala yang ada kepercayaan patung tu boleh bagi rezeki, boleh bagi pertolongan. Jadi Allah kata, bertanyalah kepada mereka, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Cuba tanya dekat dia orang soalan tu. Kata Allah kepada Nabi Muhammad. Soalan lain, atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Soalan lain, dan siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup daripada yang mati? Makhluk yang hidup dan yang mati ni umpama macam telur ayam kan, contoh. Kan makhluk yang mati. Tiba-tiba keluar ayam, anak ayam. Contoh macam itulah. Dan siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup daripada yang mati? Makhluk yang hidup daripada bukan. Maksudnya
makhluk yang mati tapi lepas tu Allah hidupkan, dan mengeluarkan sesuatu yang mati daripada yang hidup. Okay. Dan soalan lain, siapakah pula yang mentadbir, yang menguruskan segala urusan? Tuan-tuan nak tahu tak mereka jawab apa? Mereka yang musyrik itu kata apa? Pasti akan menjawab. Allah kata kalau kau tanya soalan ni kepada mereka, kata Allah pada Nabi kan, pasti mereka akan jawab apa? Allah. Mereka jawab Allah. Maknanya dekat ayat ni membuktikan bahawasanya apa? Mereka tahu Allah lah satu-satunya apa? Yang boleh memberikan rezeki kepada mereka daripada langit dan bumi. So kalau dah mengaku Allah tu pemberi rezeki, mengapa kamu tidak mahu bertakwa kepadanya? Maksudnya apa? Kenapa kamu tidak mengikuti segala perintahnya? Kenapa kamu tak tinggalkan larangannya? Sebab kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, adalah tindakan kepada membuktikan ketakwaan. Tengok, mereka kata Allah. Walaupun mereka tahu hakikatnya. Itu yang Ibnu Katsir cakap tadi tu. Ya, sikit lagi, lepas tu kita nak habis dah. Malam-malam ni, penat kan? Okey. Tengok Ibnu Katsir tadi. Ni Ibnu Katsir kata apa? Mereka tahu perkara tu. Perkara apa? Hanya Allah je boleh bagi rezeki. Hanya Allah je yang boleh tolak rezeki. Yang boleh mengurangkan rezeki. Allah je boleh cipta. Allah je boleh beri kan? Tetapi apa? Namun demikian mereka tetap nak menyembah berhala-berhala tu. Tetap nak menyembah selain daripada Allah. Okey, jelas. Daripada ayat ni lah kita keluarkan, letakkan yang bukti yang ke-10, kita kaitkan dengan kekuasaan Allah yang ke-10. Dialah yang boleh memberikan pertolongan, dialah yang boleh memberi rezeki kepada makhluknya. Jadi apabila kita letak maklumat seperti ini, kita mudah nak hafal ayat suratul Mulk tu. Kita faham daripada satu kekuasaan pergi kepada satu kekuasaan, pergi kepada satu kekuasaan. Maknanya lagi ayat tu dah, maknanya ayat tu makin lama bawa kita kenal Allah, kenal Allah, kenal Allah, kenal Allah. Jadi ayat ke-21 ni mengenalkan kepada kita, memantapkan kepada kita, mengukuhkan kepada kita bahawa hanya Allah je yang menjadi sumber rezeki kepada makhluk dia. Allah je. Nanti kita kupas pada pengajaran dia, pada teladan dia. Besar ayat. Jadi kalau Allah je yang boleh tahan rezeki tu, tak ada siapa boleh halang Allah. Tak ada siapa boleh halang Allah kalau Allah nak memberi. Okey, jadi dekat sini kita dapat tahu bahawasanya orang-orang Arab musyrikin ni, mereka berada dalam keadaan apa? Tuhan kata tadi tu, mereka berada dalam keadaan balaju, mereka tetap berkeras hati dalam kesombongan, fi'utuwin wa nufur, dalam menjauhkan diri. Walaupun mereka tahu hakikat sebenar-benarnya, tetapi mereka tetap nak keras hati terus menerus. Laju ni maksudnya terus menerus. Keras hati itu akan bawa kepada apa? Tak akan berubah lah. Terus je berpandangan, berfikiran seperti itu. Allah menyebutkan mereka berkeras hati, berterusan ni dalam perkara apa? Dua lah. Fi'utuwin wa nufurin. Sepatutnya mereka kena berubah, insaf. Sembahlah Allah yang satu tu. Apa sebab Allah itu patut disembah? Jawapan dia yang 21 itulah. Sebab Allah itulah sumber rezeki kamu.
Tetapi walaupun mereka tahu hakikat tu, mereka tetap terus menerus dalam keadaan keras kepalanya, keras hatinya, dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Nanti kita kupas lagi, kita akan buat sedikit pengulangan ayat 21 ni insya-Allah pada minggu depan, siri yang ke-22. Kita akan terus nanti masuk kepada tindakan selepas tadabbur. Nanti saya akan bagi nota yang, sebab kita mungkin tak perasan kan, dekat ayat suratul Mulk tu rupanya ada cerita Allah tu pemberi rezeki, satu-satunya sumber punca kepada kita hidup, kepada rezeki. Sebab tu kita highlightkan tentang rezeki. Jadi kita dapat belajar daripada Al-Mulk ni, di antara dua kesesatan orang-orang dahulu ni adalah mereka mempercayai akan kekuasaan yang ada pada patung-patung tu boleh bagi pertolongan dan juga rezeki. Okey, dah jelas tak puan? Tapi kita kena kupas lagi sebab tajuk rezeki ni insya-Allah minggu depan kita akan panjangkan sikit tajuk rezeki ni. Kalau kita dah tahu Allah tu sumber rezeki pada kita kan, dia akan, nanti saya kupaskan sikit tentang tajuk rezeki tu. Kita akan kupas tentang rezeki Allah jamin, bila rezeki tu akan terputus. Sedikitlah maklumat tu nak memantapkan lagi penghayatan kepada memahami ayat nombor 21. Walaupun ayat 21 itu ia lebih kepada Allah mengingkari kepercayaan terhadap makhluk-makhluk lain yang disembah tu selain Allah tu, tapi dalam masa yang sama bagi kita yang ayat tu bukanlah direct tegur pada kita, tetapi kita mengetahui bahawasanya kita kena ambil pengajarannya secara umum. Tapi kita kena letak ayat tu Allah bagi tahu kepada kita. Jadi ayat tu kita memang kena kaitkan dengan kita. Allah kaitkan dengan kita. Adakah kita sama seperti mana perbuatan ayat 21? Kita kata kita tak samalah. Kita kata tak, kita percaya Allah. Tapi macam mana bentuk untuk menambahkan kepercayaan itu? Jadi saya berhenti di sini setakat ini insya-Allah. Nanti kita kupas lagi pada minggu hadapan. Kita buat pengulangan sekejap pada ayat nombor 21. Kemudian kita akan lanjutkan pada tindakan selepas tadabbur dengan mutiara hikmah. Ya, insya-Allah. Itu pada minggu yang berikutnya. Jadi tak perlulah kita terkejar-kejar nak menghabiskan suratul Mulk ini. Okey, kejap. Al-Mulk ni, okey, ada pertanyaan tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Selepas ini selepas siri yang ke-22 lah, maksudnya minggu depan tu kita tak masuk lagi. Okey. Ni siri 21. Minggu depan siri 22. Minggu satu lagi. Maknanya 2 minggu lagi insya-Allah kita akan masuk kepada ayat yang depan dia ada 6 qul. Ayat dia depan dia ada qul, 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 qul. Itu bermula nanti insya-Allah. Kalau ikut dalam jadualnya, ikut cara kupasan seperti ini, kita akan dijangka pada 2 minggu lagi. Iaitu pada siri yang ke-23, kita akan memasuki ayat yang depannya ada qul. Kenapa ayat tu
kalau ayat di depan dia ada qul, sebenarnya mesej yang nak disampaikan tentang apa. InsyaAllah, tunggu. Saya akan terangkan. Hikmah di sebalik menggunakan depan itu ayatnya ada qul. Ya, insyaAllah. Kita akan bincangkan pada 2 minggu lagi. Okey, ada sebarang pertanyaan ataupun tuan-tuan nak kongsikan apa, silakan. Tuan-puan, saya sangat mengalu-alukan. Kalau tuan nak kongsi apa-apa, ya, saya sangat mengalu-alukan, teguran, kalau ada salah saya, tersilap. Begitu juga kalau ada maklumat yang nak dikongsikan yang saya tidak sebutkan, saya terlepas pandang pun sangat dialu-alukan. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama dapat manfaat. Sama-sama kita nak cari rahmat Allah, sama-sama kita nak dapat pengampunan Allah, sama-sama kita nak masuk syurga Allah. Ya, sama-sama kita dijauhkan oleh Allah daripada azab kubur. Kerana kita hidup kita ni memang kena ada sifat kekamian tu kena ada. Ya, bukan sifat keakuan. Jadi kalau ada apa kekurangan, kemaafan, saya mohon ampun dan maaf ya. Dalam bimbingan sesi tadabbur pada setiap Rabu malam selepas Isyak. Baik, ada tak siapa-siapa yang belum dapat nota keseluruhan? Nanti nota keseluruhan nanti boleh ambil ya pada link yang dikongsikan. Okey, kalau tiada soalan, kita tangguhkan pengisian kita pada malam dengan tasbih kafarah. Okay, kita mengucapkan, sebelum kita bersurai, kita mengucapkan jazakumullahu khaira kepada penganjur kita, Persatuan Semarak Cinta Kasih. Persatuan Semarak Cinta Kasih. Kalau ada siapa-siapa di kalangan tuan-tuan yang ingin menaja majlis ilmu yang akan dikendalikan oleh Akademi Tadabbur pun boleh juga. Boleh. Kalau ada siapa-siapa nak menaja program apa. Maknanya bukanlah saya yang membimbing. Maksudnya ada ramai lagi tenaga pengajar di bawah Akademi Tadabbur Malaysia. Mungkin kalau tuan rasa saya nak anjurkanlah di bawah persatuan kami macam mana. Boleh. Nanti maklumkan slot bila, tajuk apa. InsyaAllah. Nanti kita akan bantu. Kami di Akademi Tadabbur ni sebenarnya kami macam Persatuan Semarak Cinta Kasih ni, maksudnya kami membantu untuk membuat bahan, ya. Lepas tu menyampaikan maklumat seperti yang diperlukan lah. Jadi kalau ada mana-mana yang nak menaja mana-mana majlis ilmu, tolong maklumkan. Tolong maklumkan. Sebab di Akademi Tadabbur ni kita punya kelas semua percuma. Tiada yuran dikenakan. Jadi kalau tuan nak buat sumbangan, dialu-alukan. Jadi saya sudahi, kita ucapkan jazakumullah khairah kepada penaja kita, penganjur kita, Persatuan Semarak Cinta Kasih. Semoga Allah sentiasa merahmati kita di mana saja kita berada. Allah melapangkan segala urusan kita, melapangkan dada kita ya. Allah memberikan kesabaran kepada rakan-rakan kita yang masih lagi berada dalam keadaan diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun diberi ujian oleh Allah juga dari sudut kesihatan, dari sudut kesenangan, kelapangan dan lain, maka kita isilah dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.